Terima kasih atas soalan daripada Yang Berhormat. Kerajaan amat prihatin dan gusar dengan pertempuran di Palestin yang kini telah melangkau ke hari ke-6. Ribuan nyawa telah melayang dengan bilangan kecederaan terus meningkat mendadak. Bukan itu sahaja, rakyat Palestin di Gaza kini terpaksa mengharungi kehidupan yang amat perit dan sengsara akibat sekatan menyeluruh dibuat oleh rejim Zionis, termasuk menyekat bekalan asas air, elektrik dan makanan. Malaysia amat kecewa dengan tindakan berat sebelah dalam menangani isu ini. Tak kala pihak Barat dengan sempatas kilat mengambil tindakan dan membantu Kiev dalam mempertahankan diri daripada pencerobohan Moskow, rakyat Palestin terus dipinggir tanpa sebarang pembelaan maupun keadilan. Ini jelas menyimpang dengan prinsip kemanusiaan sejagat serta undang-undang antarabangsa. Kita juga bangga sewaktu satu dunia berganding bahu menghapuskan pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Kenapa pula pentadbir dasar apartheid rejim Israel dibiarkan terus bermaharajalela meneruskan dasar yang jelas melanggar norma-norma kemanusiaan. Mengambil kira situasi kritikal pada masa ini, Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa termasuk pertubuhan-pertubuhan antarabangsa untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti bekalan-bekalan asas dan perubatan. Rejim Israel tidak berhak untuk menyekat saluran bantuan kemanusiaan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai permulaan, rakyat Malaysia yang ingin menyalurkan adalah ingin menyalurkan dana dan mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Sumbangan ini boleh disalurkan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Sebagai menunjukkan komitmen daripada pelbagai pihak di Malaysia, kita mulai menerima pelbagai tawaran dan hasrat yang telah disampaikan kepada pihak kementerian, khususnya daripada kalangan-kalangan pertubuhan-pertubuhan sivil dan NGO, dan mereka turut menyatakan hasrat untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini kepada rakyat Palestin. Dalam hubungan ini, kerajaan memberi komitmen untuk turut membantu dalam meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Palestin ini. Dan insya-Allah sebentar lagi saya akan menyampaikan bagi pihak rakyat Malaysia sumbangan awal sebanyak RM1 juta untuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin dari dana AAKRP kita. Dan ianya akan disampaikan kepada Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali, Duta Besar Palestin ke Malaysia. Dan saya juga ingin menjemput Yang Berhormat yang berkelapangan untuk turut serta menyertai saya dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan di lobi Parlimen selepas ini. Ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen berterusan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin dalam apa jua cara dan kaedah yang terbaik untuk meringankan beban mereka. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Namun saya lihat mungkin
saluran dari segi sumbangan kewangan itu mungkin belum mencukupi, di mana ada sokongan ataupun tindakan-tindakan langkah-langkah yang selanjutnya perlu diambil oleh kerajaan. Yang berhormat Datuk Tuan Yang di-Pertua, 5 rakyat Malaysia termasuk seorang wanita bersama ibu dan 3 anaknya kini berada di tebing barat yang merupakan zon konflik dalam pertempuran berterusan antara tentera Israel dengan kumpulan Palestin Hamas. Jadi apakah langkah ataupun bantuan dan sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan di situ bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Malaysia terutamanya di tebing barat? Adakah bantuan atau sokongan diberikan kepada warga Malaysia tersebut sekiranya berlakunya apa-apa kecemasan ataupun krisis di tebing barat, dan bagaimanakah kerajaan bekerjasama dengan organisasi antarabangsa ataupun NGO untuk memastikan bahawa bantuan dan sokongan sampai kepada mangsa di Gaza dengan selamat dan cepat? Mohon Menteri untuk memberi penjelasan. Berkaitan keadaan rakyat Malaysia yang berada di sana, Wisma Putra sentiasa mengikuti perkembangan dan juga menyampaikan maklumat-maklumat melalui secara rasmi seperti yang telah dimaklumkan juga dalam kenyataan-kenyataan akhbar dan juga melalui mission-mission kita di luar negara. Ini termasuklah melalui kedutaan kita di Mesir. Kita telah maklumkan tentang keberadaan mereka untuk kita mengetahui di mana mereka berada. Hingga setakat ini ingin saya maklumkan dalam dewan ini, iaitu ada 5 rakyat Malaysia yang berada dalam laporan kita, iaitu pertama seorang ibu dengan 3 orang anak yang memegang pasport Malaysia yang dilaporkan berada dalam kawasan konflik, dan manakala Kedutaan Besar Malaysia juga telah dapat menghubungi seorang doktor iaitu Nurul Ain Latif. Beliau ini berasal daripada Kota Baru dan telah berkahwin dengan warga Palestin, dan keadaan mereka berada di tempat yang selamat, dan kita juga sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi untuk Dr. Nurul Ain ini, dan sehingga kini kita mendapat kerjasama daripada Kedutaan Filipina untuk mengeluarkan keluarga ini bersama dengan 8 warga Indonesia yang berada di kawasan yang tersebut. Dan kita juga sedang memantau dari segi kedudukan rakyat Malaysia sekiranya ada di kawasan-kawasan yang terbabit. Sehingga setakat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, belum ada laporan-laporan lain yang melibatkan kedudukan rakyat Malaysia, melainkan beberapa hari yang lalu ada rombongan melibatkan rakyat Malaysia dan Singapura yang berada di kawasan Baitul Maqdis telah pun dikeluarkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kanga. Terima kasih Wabi Speaker. Terima kasih Wabi Menteri atas komitmen yang kuat daripada kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Palestin. Cuma saya nak twist sikit soalan. Oleh kerana perang terus berlangsung dan memandangkan Amerika Syarikat sudah mula menggerakkan kapal-kapal perang menuju ke Teluk bagi membantu Israel, soalan saya, apakah pendirian kerajaan Malaysia terhadap hal ini? Adakah kerajaan akan menghantar nota bantahan ataupun kerajaan akan diam begitu saja? Terima kasih. Seperti yang kita ketahui Yang Berhormat, Malaysia antara negara
yang berterusan menyatakan pendirian dokongan terhadap keadaan dan penderitaan rakyat Palestin. Malah ini bukanlah pertama kali Malaysia mengeluarkan kenyataan secara rasmi. Sejak beberapa bulan yang lalu, seperti mana peristiwa yang berlaku di Jenin, kita berkali-kali mengeluarkan kenyataan, menyatakan bantahan berterusan setiap masa. Lantaran itulah sebarang langkah untuk mengeruhkan suasana akan juga kita keluarkan kenyataan-kenyataan membantah tindakan-tindakan, malah bukan hanya sekadar mengeluarkan bantahan tapi mengecurkan kepada badan-badan antarabangsa termasuk antaranya OIC untuk bertindak secara bersama. Kerana tindakan-tindakan secara unilateral tidak akan dapat membantu menyelesaikan masalah. Lantaran itulah kita berkali-kali menyarankan kepada pertubuhan-pertubuhan multilateral sebagai contoh dalam konteks OIC menyatakan pendirian secara tegas, bertindak secara bersama bagaimana kita dapat menangani isu ini. Apatah lagi dalam konteks yang disebutkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi.